Yeah. Okay, are you ready? Right. Ready ya? Okay, so pada hari ni saya... Weh, mencarut pula. Chigao yo, kochi da yo. Apa Nampak tak menjarut? tangan ni mencarut? Apa? Tak, Oh, teruk punya muka. oh tu tangan. Love, Teruk. love, love. Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi. Pada hari ini, saya dan adik saya, Nekomin, okay, akan sama-sama Tangan. mengulang kaji bahasa Jepun. Okay, Nekomin katanya dia pernah hafal hiragana dan katakana dan sedikit kanji, tapi katanya dah lupa. So, kita akan ulang kaji pada hari ini. Okay? Okay, Nekomin? Cuba cakap sikit. Okay. Hai. Okay. So, Hai. inilah buku dan saya pernah bincangkan atau saya pernah terangkan dalam kelas dalam video saya sebelum ni. Okay, kita start pada bahagian 1, 3 jenis tulisan. Okay, so Nekomin, bahasa Hmm. Jepun ada berapa jenis tulisan? 3. 3 ya? 3 jenis tulisan. Oh, tangan tak jadi. 3. 3. 3. Okay, whatever. 3. 3 lah. 3. Okay, 3 jenis Jadilah tu. tulisan. 3 jenis tulisan. Okay, 3 jenis Macam tulisan ni. Okay, yang pertama ialah Oh ya, yeah. Hiragana. hiragana. Yang kedua ialah, Katakana. yang ketiga ialah Kanji. kanji. Betul tu. Okay, so bila kita gunakan hiragana dan bila kita gunakan katakana dan bila pula kita gunakan kanji? Okay, sila terangkan. Hiragana untuk perkataan Jepun yang memang asalnya Jepun. Kalau katakana untuk kita eja perkataan yang asalnya bukan Jepun. Contoh untuk kita eja perkataan yang asalnya daripada bahasa Inggeris ke ataupun daripada bahasa Melayu. Mhm. Kalau kanji, dia perkataan Jepun yang macam mana nak tekan? Kanji dia tulisan Cina. Okay, dia tulisan Cina. Ya. Yeah. I see. Betul tu. Okay, betul tulisan hiragana ialah untuk menulis perkataan-perkataan yang memang berasal daripada Jepun. Okay, bukan perkataan yang diimport. Okay, tapi katakana kita guna untuk tulis perkataan-perkataan yang diimport. Sebagai contoh, dekat Jepun tak ada singa singa tu adalah yang diimport lah untuk letak dekat zoo. Tapi bukannya asal dia dekat Jepun. So, untuk tulis perkataan singa dalam bahasa Jepun ialah rayon. Okay. Rayon. Rayon. Ya, singa dalam bahasa Jepun ialah rayon. So, untuk tulis rayon ni tak boleh gunakan hiragana sebab ini adalah kata import. So, kita gunakan katakana. Okay? Okay, seterusnya untuk kanji pula, betul Ianya ialah tulisan Cina. Memang boleh dia berasal daripada tulisan Cina lah. Kalau nak katakan hiragana dan katakana pun asalnya tulisan Cina yang disimplified, yang telah dipermudahkan tulisan dia. So, asalnya ialah daripada tulisan Cina ni lah. Dan bila kita gunakan tulisan Cina ni kan, saya kurang pengetahuan lah tentang tulisan kanji yang digunakan dalam bahasa Korea. Setahu saya, dalam untuk orang Korea juga mereka ada gunakan tulisan kanji. Betul tak? Ada. Kan Nekomin ada kan? Betul. Okey, ada gunakan Ada. tulisan kanji, tapi kebanyakannya mereka hanya gunakan tulisan Hangul. Mungkinlah, okay, saya tekankan sekali, saya tak belajar bahasa Korea. Saya cuma belajar tulisan Hangul je. So saya tak tahulah kan betul ke tidak, tapi setahu saya dia orang Korea tak menggunakan kanji dalam seharian. Dia kadang-kadang je. Hmm. Kan kadang-kadang je. Okey, mungkin bahasa Korea dia tak banyak perkataan yang sama bunyi. Okey, tapi untuk bahasa Jepun dia ada banyak perkataan yang sama bunyi. Sebagai contoh, yang kalau boleh nampak dekat sini, kat sini. Ya, sini. Belah. Belah. Kiri, kanan. Sinilah. Okey.
Tangan tak sampai. Sangat tak sampai. Tangan tak sampai belah sini lah. Okay. Kanji. Okay, dalam bahasa Jepun ada banyak perkataan yang sama bunyi dia. Sama bunyi, lain intonasi, tapi bunyi sama. Sebagai contoh, mana satu mana saya minta maaf sebab saya duduk dekat area Jepun yang dia punya intonation dia lain. Dia tak sama dengan standard bahasa standard. Logat dia. Logat dia ada Logat. logat. So saya sampai sekarang pening. Contoh mati hashi de tabemasu. Hashi. Tabun lah. Okay, so ada dua. Hashi, Hashi dalam tulisan Romaji, tapi dalam tulisan Jepun dia ha dengan shi. Hashi. Okay, so dua patah perkataan ni sebutan dia, bunyi dia sama tapi intonation dia berbeza. Okay, so sebagai contoh, hashi ialah chopstick dan hashi ialah jambatan. Harapnya tak terbalik lah. Kalau terbalik bolehlah cakap harapnya tak terbalik. Okay, so dua-dua hashi. Dan kalau dalam percakapan kita boleh faham lah kan. Sebagai contoh, saya makan menggunakan hashi. Mestilah makan menggunakan chopstick, takkan makan guna jambatan pula. Okay. Tapi kalau kita cakap sebagai contoh, di hujung pun boleh. Di hujung hashi. Di hujung hashi ada kotoran sebagai contoh. Okay, so dalam keadaan macam ni, kalau kita tak gunakan kanji, kotoran tu dia ada dekat hujung chopstick ke dia ada dekat hujung jambatan, kita tak tahu. Tahu tak? Alamak, tersebut. Tahu tak dia komen? Tahu tak dia komen? Kotoran. Kalau kita tak gunakan kanji, kita tulis kan? Tak. Okay, senang-senang kata. Hashi ga yogoreteru, senang. Okay. Okay, so kalau kita tulis hashi ga yogoreteiru, kalau kita hanya gunakan hiragana kat sini, okay, hiragana kat sini, kita tak tahu, okay, adakah yang kotor tu ialah chopstick ataupun yang kotor itu ialah jambatan. Kalau dalam percakapan, kan, dalam percakapan kita boleh tanyalah kan, hashi guna untuk makan ke ataupun hashi yang kita lalu tu ke. So bolehlah kita confirmkan. Tapi dalam tulisan, kalau kita tulis macam ni, kita tak tahu sebenarnya yang kotor tu chopstick ke jambatan, kan? Sebab itulah kita perlu menggunakan kanji. Jelas? Jelas, sensei. Okey, yang kedua samalah ni contohan, satu hashi, satu lagi ame. Okey. Ame ialah gula-gula, ame ialah hujan. Kalau terbalik boleh betulkan. Boleh check lah sendiri. Saya memang fail lah bahagian intonasi ni kan. Tapi di tempat saya tak ada masalah. Sebab tempat saya memang orang-orang dia memang tunggang terbalik dia punya intonasi. Okay. Sama juga untuk ame ni. Sebagai contoh kita cakap, okay, sebagai contoh kita cakap, saya sukakan ame. So kita tak tahu ini ame untuk gula-gula ke ataupun ame untuk hujan. Boleh cakap kan, ame ka suki desu. So orang macam, oh kau suka yang gula-gula ke kau suka yang hujan. Okay, sebab itulah perlunya tulisan kanji dalam bahasa Jepun. Jelas Jelas. Seterusnya,